صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 23, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam, kasih akan kemegahan. Keenam daripada 10 sifat kecelaan yang wajib atas kita membersihkan hati kita. Yang keenam daripada 10 sifat kecelaan yang wajib atas kita membersihkan daripada hati kita, kasih akan kemegahan, kasih akan kedudukan. Kasih akan kemegahan, kasih akan kedudukan. Yang mana kita kasih akan kemegahan ni, kita kasih orang ni angkat kita, orang angkat kita, orang sanjung kita. Ni kasih akan kemegahan. Yang mana kemegahan, kedudukan ni perkara yang disukai oleh nafsu kita. Kemegahan, kedudukan, ketinggian atas dunia ni perkara yang disukai oleh nafsu kita. Kasih akan kemegahan. Yang mana kasih akan kemegahan ni terkadang lebih daripada kasih akan harta. Sifat kecelaan yang kelima, kikir dan kasih akan harta. Yang mana terkadang kasih akan kemegahan ni, kasih akan pangkat kedudukan ni lebih daripada kasih akan harta. Yang mana terkadang kita sanggup membelanjakan harta untuk dapat kemegahan. Kita sanggup habis harta untuk dapat kemegahan, untuk dapat kedudukan. Maknanya terkadang untuk dapat kemegahan, ketinggian, kadang-kadang harta dia keluar habis. Tujuannya apa tu? Nak dapat kemegahan, nak dapat kedudukan, nak dapat ketinggian. Harta yang dikasih tu pun dia sanggup korbankan untuk dapat kemegahan, untuk dapat ketinggian. Orang yang nak dapat kemegahan, ketinggian ni, orang ni tidak akan dapat bahagian di hari akhirat. Orang yang kasih kepada kemegahan, pangkat, ketinggian atas dunia ni tidak akan dapat pembalasan di hari akhirat. Sebab Tuhan kata, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada. Bermula negeri akhirat itu kami jadikan bagi mereka yang tidak berkehendak, bagi mereka yang tidak berkehendak akan ketinggian di atas muka bumi, dan tiada bagi mereka yang berkehendak akan kebinasaan. Jadi akhirat Tuhan jadikan bagi mereka yang tidak berkehendak ketinggian atas dunia, dan mereka yang tiada berkehendak akan kebinasaan. Dalam ayat tu Tuhan himpun antara mereka yang kehendak ketinggian dan kehendak kebinasaan.
Kenapa Tuhan himpun gitu? Sebab apabila orang nak ketinggian dan kemegahan, terkadang mereka bawa kepada kebinasaan. Dapat ketinggian kedudukan, hak mereka kehendak tadi ni, mereka pun kehendak akan kebinasaan di atas dunia. Jadi akhirat Tuhan jadikan akhirat bukan bagi mereka yang hendak ketinggian atas dunia. Tetapi kalaulah Allah Ta'ala kurniakan ketinggian atas dunia, Allah Ta'ala kurniakan pangkat kemegahan atas dunia, Allah Ta'ala kurniakan, dia bukan berkehendak kepada kemegahan ketinggian. Maka kemegahan ketinggian tu diperlukan. Sebab kita nak orang yang berkehendak kemegahan ketinggian ni dibawa pada kebinasaan. Bila dia dapat kemegahan ketinggian, dia akan kejar kepada keduniaan. Dia kejar pada keduniaan, akhirnya bertambah sombong, bertambah takabur, sombong dan angkuh. Ada pun orang yang tidak tuntut ketinggian kemegahan atas dunia, tetapi Tuhan angkat dia, Tuhan kurniakan dia kemegahan dan ketinggian. Maka kemegahan dan ketinggian tadi itu digunakan untuk akhirat. Sebab kita nak cerita perkara-perkara akhirat ni, kalau kita tak ada ketinggian, kalau kita tak ada kemegahan, kita tak ada pangkat, payah juga orang nak pakai buah kitanya. Faham tak ni? Kemegahan tu perlu, ketinggian tu perlu, pangkat tu perlu. Sebab tanpa kemegahan, orang-orang biasa ni kalau cerita benda baik pun orang tak pandang. Cerita benda baik pun orang tak pandang. Dia kena orang yang ada kemegahan, ada ketinggian, ada pangkat di sisi manusia. Di cerita benda baik, orang mudah terima, orang mudah turut. Bukan maknanya kita tolak ketinggian, kemegahan pangkat, tapi bukan kehendak tu. Orang kehendak kemegahan ketinggian ni semata-mata atas dunia. Dia dapat kemegahan pangkat ketinggian atas dunia, dia jadi sombong, angkuh, bawa pada kebinasaan. Ni orang-orang ahli dunia ni kan, dia tuntut kemegahan pangkat ketinggian. Akhirnya apa yang dicari? Akhirat tak ada dah. Akhirat tak ada. Ni kebinasaan ni. Ada pun mereka yang tidak kehendak ketinggian atas dunia, nak ketinggian di hari akhirat. Tuhan kurniakan ketinggian kemegahan pangkat, maka mereka akan gunakan ketinggian kemegahan pangkat untuk akhirat lah, sebab dia nak akhirat. Orang yang kasih kemegahan ketinggian pangkat di dunia ni untuk dapat dunia, bawa ada kebinasaan. Kalau nak akhirat, Tuhan beri kemegahan ketinggian, akhirat lah. Maknanya kita ni kena letak hati tu molek. Bukan kita buang kemegahan, bukan kita buang ketinggian, bukan kita buang pangkat, tapi hati tu kena bubuh molek, kena letak molek. Sebab Tuhan angkat letak kemegahan ketinggian itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah kasih kau tu, kita kasih akhirat, tapi Tuhan beri hak tu, ujian besar pula tu. Tapi kalau kena guna letak molek, besar manfaat. Macam kita kata orang yang ada pangkat, ada kedudukan, macam-macam dia boleh gunakan pangkat kedudukan untuk akhirat, untuk agama. Faham tak ni? Hak dicela pada syarak adalah kasih akan kemegahan, bukan kemegahan tu, bukan ketinggian tu, bukan pangkat tu, kasih. Adapun kalau orang tu kasih akhirat, kasih agama, Tuhan wi kemegahan, Tuhan wi ketinggian, Tuhan wi pangkat, itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam sifat mazmumah yang kelima, kasih akan harta. Yang tercela kasih itu bukan harta. Harta diperlukan. Harta diperlukan. Yang dicelanya kasih akan harta.
Maknanya kita letak hati kita tu, bukan buang harta di tangan. Sifat kecelaan yang ketujuh, kasih akan dunia di hadapan tu. Ketujuh, kasih akan dunia. Bukan suruh buang dunia. Nak buang dunia mana? Kita duduk atas dunia, nak buang mana dunia? Nak buang dunia kena masuk dalam tanah kambuh. Nak buang dunia macam mana? Kita duduk atas dunia. Hak dicelanya kasih akan dunia. Tu yang dicela. Kasih akan harta, kasih akan kemegahan. Itu yang dicela pada syarak. Bukan harta, bukan diri kemegahan, dan bukan dunia itu sendiri. Tapi kalau kasih pada agama, harta akan jadi akhirat, kemegahan akan jadi akhirat, dunia akan jadi akhirat. Sebab dunia ni tempat kita bercocok tanam untuk terima bahagian di hari akhirat. Nah, dunia ni tempat kita buat bekal untuk hari akhirat. Yang dicelanya kasih akan dunia. Di sini kasih akan kemegahan. Itu yang dicela pada syarak. Kemudian berkaitan dengan kemegahan, ketinggian ni, kadang-kadang kita nampak benda tu benda kecil je. Benda kecil. Mana apa? Kemegahan, ketinggian, kedudukan. Walaupun nampak macam benda kecil je. Kadang-kadang orang, kenapa dia berebut nak duduk hadapan? Kenapa dia berebut nak duduk hadapan? Duduk hadapan ni tak sakit hak besar-besar no. Hak kecil-kecil. Ada timbul berebut nak di Tok Imam, contoh. Walah Tok Imam tu Tok Imam surau je. Tak ada apa-apa ganjaran pun. Tapi kenapa? Nampak je satu Tok Imam tu sampai, tukar motor dia suka mak dah. Sebab apa? Naik waktu kalah dia. Waktu dulu dia jadi Tok Imam. Dia nampak je Tok Imam tu nombor satu sikit kali. Dia ni bukan nombor satu. So komat. Sebab apa nak duduk depan? Kenapa nak duduk depan? Kenapa nak duduk depan? Biasa dah duduk Tok Imam. Biasa dah duduk Tok Imam. Tak je. Rumah nak jadi Tok Imam. Tok Imam ni satu kedudukan. Ada ni. Tok Imam ni satu kedudukan. Kau rasa mana? Nak jadi Tok Imam? Try Tok Imam sekali. Kita duduk depan. Itu satu kedudukan. Satu ketinggian. Ada. Jadi kalau kasih waktu dia rebut ni. Tak ada. Tapi kalau ingat tanggungjawab, dia tak rebut. Tapi kalau dia yang berkelayakan, dia kena terima. Ini kena faham boleh. Orang yang kasih nak kepada kedudukan, dia rebut ni Tok Imam. Orang yang sedar tanggungjawab, jadi imam ni besar, dia ngelak lagi. Tetapi kalau tidak ada orang lain dah, dia yang berkelayakan, dia kena terima jadi imam, tak boleh lagi. Tapi kalau ada orang lain yang sama dengan dia ngelak lagi. Sebab apa? Sebab dia tahu tanggungjawab. Tapi kalau tak ada orang, dia tak boleh elok diri daripada menerima tanggungjawab. Ni kena faham ni. Jangan pula kita hak berkelayakan di situ, saya tak mahu duduk depan awak lah. Tak boleh gitu. Sebab siapa yang berkelayakan? Beri orang lain tidak berkelayakan. Kalau dia jadi imam pun orang. Tak ada ni. Kasih dicela. Kemudian kedudukan tu satu ujian yang besar pula pada kita, besar tanggungjawab. Tapi kalaulah kita diletak di situ sebab kita berkelayakan, kita kena terima dan jadikan hak kemegahan kedudukan tu biar jadi akhirat. Tapi cuma nak ceritanya, tengok tu, sukanya nafsu, berebut nak duduk depan. Itu dalam solat, imam hak kerjaan dunia lagilah orang berebut. Kerjaan dunia lagi orang berebut nak dapat kedudukan. Mana? Orang panggil apa ni? Orang panggil apa ni?
Oh dia naik tindih orang tu panggil apa? Kau kalau ni kan dia naik tu ditindih orang tu naik di atas. Sebab apa dia nak duduk situ? Itu dah pelik benda dunia dengan nafsu. Tapi macam mana orang boleh berebut jadi imam? Ini cerita-cerita kat kampung boleh berlaku seumpama tu. Kenapa mereka berebut jadi imam? Mereka bukan ada ilmu. Mereka bukan ada ilmu. Tapi kenapa mereka berebut? Walah, besar tanggungjawab. Kena bawa jadi imam, besar pahala. Tak kena bawa jadi imam, besarlah. Dipersoalkan. Bukan imam ni imam gitu je, bukan. Bukan imam ni imam gitu je. Tak. Besar tanggungjawab. Sebab imam menjadi penjamin kepada yang lain. Bukan hanya setakat imam gitu je. Sebab ini menjadi ketua, akan dipersoalkan. Kata-kata bertanggungjawab. Sebab tu kalau ngaji dia ngelak lagi. Tetapi apabila kedudukan dia mana di tempat tu dia yang sepatutnya duduk situ, dia kena terima. Tuan letak situ kena terimalah. Tapi dia bukan kasih nak kau tu. Sebab tu kalau orang duduk tapak ni molek, duduk molek tapak ni, siapa masa dia tua sikit, ada orang muda-muda yang lebih berkelayakan daripada dia. Dia bundur je dengan ikhlas. Sebab apa? Dia bukan nak duduk situ. Tapi mungkin tak ada orang, dia kena terima tanggungjawab. Ni ada orang muda-muda dah ni, orang muda lah pula. Sebab dia lebih berkelayakan, dia ngaji pula lebih banyak contohnya. Senang je. Tapi kalau orang nak pada kedudukan, balik siapa orang muda pun lebih berkelayakan kepada dia, dia tahan hak dia. Dia tahan. Dia takkan berundur. Kenapa takkan berundur? Walhal balik orang muda yang memang lebih berkelayakan daripada kita. Walaupun kita tua, tapi dari segi ilmu apa semua, dia lebih berkelayakan daripada kita. Kenapa tak mundur? Kenapa kita tak beri dia menjadi imam? Kenapa? Kerana imbuhan. Tu kasih akan harta, kasih akan dunia. Kerana tambah duduk belakang orang. Tambah duduk belakang orang. Tengok dia pula budak muda, tambah duduk belakang dia. Walau dia lebih berilmu daripada kita. Kenapa kita nak duduk belakang dia? Sebab kita suka kedudukan kita di hadapan. Kita suka kedudukan kita di hadapan. Tiba-tiba kita orang tua berundur duduk belakang. Beri orang muda naik depan. Tak jadi gitu. Komang lah kita. Turun pakak ni daripada duduk depan jadi duduk belakang ni. Guna. Tu nampak kecil je tu. Nampak kerjaan tu kerjaan akhirat, kerjaan ibadah. Kalau hati kita dah letak molek, tak ada ibadah juga. Ni kepada hati ni. Tapi kalau pangkat tu pangkat dunia, kemegahan tu kemegahan dunia, ketinggian tu ketinggian dalam dunia, tapi kalau kena jaga hati molek, letak hati molek jadi akhirat. Kita baiki hati molek jadi akhirat. Tapi kalau kita tak baiki hati, kita dalam masjid ni pun takkan jadi akhirat. Kalau kita tak baiki hati kita. Dalam masjid lah kadang-kadang tempat orang berebut. Dalam masjid lah tempat orang berkelahi. Dalam masjid lah tempat orang dengki mendengki. Dalam masjid lah tempat orang sombong, angkuh, takabur. Di mana? Dalam masjid. Sebab apa? Sebab tak baiki hati. Tak baiki hati. Sama ada tak mengaji ilmu fardu ain tasawuf ataupun belajar ilmu fardu ain tasawuf tetapi tidak beramal. Sebab amal berkaitan dengan hati ni payah nak banding dengan amal zahir. Amal zahir mudah je. Kita belajar hal semayang molek, kita buat semayang comel-comel. Tak ada payah-payah. Kita belajar ngaji Quran molek, kita pun ngaji Quran comel-comel dengan hukum. Tak ada payah. Ada ni. Kita mengaji Quran, sampai masa kita beramal, kita baca Quran molek je ikut hukum. Tapi kalau kita ngaji berhati,
Nak lawan hak nafsu kita ni. Harta nafsu kita kasih, kemegahan nafsu kita kasih, dunia nafsu kita kasih. Macam mana kalau kita tidak mujahadah? Ini cerita ada ilmu ni. Tapi kalau ilmu tasawuf fardu ain pun tidak ada, tak ada pembicaraan lah. Kita kata gelak gambok tu, gelak gambok daripada awal. Hak ada ilmu ni tiba-tiba tidak beramal. Ini hak besar ni, sebab ini amal wajib, bukan amal sunnah. Bersihkan hati daripada sifat cela, wajib. Hiasi hati dengan sifat terpuji, wajib. Bukan amal sunnah, amal wajib. Kita berilmu tetapi tidak beramal. Hak ni hak Nabi kata, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam ya'mal bi ilmi. Seberat-berat azab pada hari kiamat. Asyaddun nas, seberat-berat manusia ni sebab azab pada hari kiamat orang yang berilmu yang tidak beramal dengan ilmunya. Ilmu ada tak beramal, itulah asyaddun nas azaban. Disebab azab pada hari kiamat seberat-berat manusia. Tapi kalau ilmu pun tak ada bicara lah waktunya. Waktu tak ada bicara. Orang yang tak ada ilmu ni satu jalan je, ad-dallin, orang yang sesat. Orang yang ada ilmu dia boleh pilih dua jalan. Satunya siratal ladzina an'amta alaihim, satunya al-maghdubi alaihim. Pilih antara dua. Orang tak ada ilmu satu jalan, ad-dallin, orang sesat. Sesat apa? Dia sembahyang 5 waktu. Tak sesat apa? Sembahyang tanpa ilmu akidah, sembahyang tanpa ilmu fiqh. Ini sembahyang tanpa ilmu tasawuf. Sesatlah. Orang ada ilmu, dia ada dua pilihan. Nak pilih siratal ladzina an'amta alaihim, ataupun nak pilih al-maghdubi alaihim, jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakah jalan yang dimurkai? Berilmu tetapi tidak beramal. Mana orang berilmu, dia ada dua pilihan. Orang jahil satu pilihan saja, sesat. Lepas tu dalam kitab Minhaj Imam Ghazali mengatakan, kam man adala anha fadalla. Ramai orang yang berpaling daripada ilmu maka sesat, kata Imam Ghazali. Ramai berpaling daripada ilmu, tambah belajar semayang, buat amal rajin, belajar tambah. Imam Ghazali kata fadalla, sesat. Orang yang berilmu tadi dua pilihan, beramal, ilmu serta amal, siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi ilmu tidak beramal, al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hak berkaitan dengan amal hati. Lebih sukar nak banding dengan amal zahir. Amal zahir ni pula dan kita jaga sekali, daripada lepas sudah comel, tak berubah dah. Tapi hati kita ni berbolak balik. Hati kita berbolak balik. Ketika harta kurang, kasih kita kurang. Tuan uji dengan harta banyak, jadi lain macam dah hati kita ni. Ketika tak ada kemegahan, tak ada pangkat, tak ada kedudukan, kita bunyi kata pangkat, kedudukan, kemegahan, kita kalau boleh nak ngelak semua ikut orang semua. Sebab kita tahu berat tanggungjawab. Mana kita berundur semua. Sapatan yang tuan uji, tak ada orang lain, kita yang duduk situ. Tiba-tiba kau naik tinggi, kau naik tinggi, kau naik tinggi. Ingat baik, kemegahan ni perkara yang disukai oleh nafsu. Ketinggian perkara yang disukai oleh nafsu. Nafsu kita suka duduk atas daripada orang. Nafsu dah suka tu. Asal kita tak mahu tu. Sebab berat tu. Besar tanggungjawab. Besar ujian daripada Allah, tanggungjawab di hari akhirat. Sampai masa dah tak ada orang lain, kita yang menerima tanggungjawab tu, akhirnya kau dah jaga hati. Hati kita akan terpengaruh tu. Macam tadilah, harta tak ada, kita tak kasih pada harta. Bila Tuhan uji dengan harta, kita tak kasih pada dunia. Bila Tuhan uji dengan dunia, ni persoalan hati. Dia bukan macam persoalan zahir.
Tadilah persoalan zahir, kita mengaji molek, kita buat molek, tak berubah dak zahir ni, gitulah. Ada. Tak berubah dak zahir ni, tapi hati. Dan kita dapat kemegahan, dapat kedudukan. Orang duk turut kita, orang duk sanjung kita. Tu mula. Mula nak bengah tu. Dapat kemegahan, dapat ketinggian, dapat pangkat, tinggi duduk. Dan tinggi duduk ni nampak belaka. Tinggi duduk nampak belaka. Peluang. Peluang akhirat pun dapat, peluang dunia pun nampak. Peluang dunia nampak dan tinggi. Di bawah tak nampak peluang dunia. Dan atas pangkat jadi kasih dak kitanya. Kemudian harta dunia kasih dak kitanya. Ni ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang asalnya elok tapi diuji dengan dunia. Orang apa? Rebah. Ada orang asalnya elok diuji dengan kemegahan pangkat. Rebah. Ada orang asalnya elok diuji dengan dunia, rebah. Ini semua ujian besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ni bicara berkaitan hati ni, macam saya dah sebut semula, kena bawa semua, kena cerita semua. Sebab apa? Sebab dia akan pukul kepada hati kita sendiri. Hati kita sendiri. Ada. Sebab kemegahan tinggian ni terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Tuhan uji dengan kemegahan ketinggian, kita jaga hati molek, kemegahan ketinggian tu pula besar pula peluang kita untuk akhirat. So peluang kita untuk akhirat, macam juga harta, macam juga dunia, besar. Dan ini peluang kita untuk bekal akhirat kalau kita jaga hati kita molek. Tadi orang tak ada gapa-gapa, cerita apa-apa orang tak dengar. Kalau cerita orang lebih-lebih, orang pun pakai selalu. Yang nak nampak kemegahan tu. Nak imej tu penting kok kadang-kadang. Imej tu penting kok. Sebab apa? Imej tu menentukan kedudukan. Imej menentukan kedudukan. Saya ingat almarhum tu saya cerita, ditegur orang kerja haji salah. Tapi Tugu ni dia biasa pakai gitu je, pakai baju lebih kurang je. Okey, baju tuk, baju gitu je dia pakai. Tak pakai macam seorang tuan guru. Tak pakai sekarang. Sebab tak ada kemegahan, tak ada imej pun. Orang macam orang tua biasa je. Dia pun balik pakai comel tu, dia ada lagi orang tu. Dia tegur, terima kasih. Pakai selalu. Sebab tu waktu kata kita perlu kepada kemegahan, ketinggian kedudukan. Imej tinggi tu perlu. Tapi jangan kasih. Gimana? Kita jangan nampak kemegahan ketinggian ni besar-besar. Kita kecek, kada kecek. Tadi cerita hak imam, kita cerita hak kedudukan dalam kampung, sama je. Kalau orang kasih sungguh pada kemegahan, dibubuhlah, dibalah. Dibubuk, dibalah. Hak jawatan-jawatan dalam kampung. Tapi tadilah dalam masjid pun boleh berebut. Dalam masjid pun boleh rebut. Ini apa tak tahulah. Ke dia ada gapo orang dalam masjid ni? Pusing masjid ada alam ke mana? Tanya-tanya pula tu. AJK masjid ada alam. Yang jadi duduk tahan. Apa benda dia nak sebenarnya? Dia sudah ada, dia kehidupan dia sudah senang. Kenapa dia nak tahan kedudukan tu? Kemegahan, pangkat, ketinggian, kasih. Tu dalam masjid tu. Dalam masjid nak kena jaga moleknya, tempat ibadah. Kalau kita dapat ketinggian, kedudukan, pangkat dalam masjid, kalau kita atur molek, bayangkan kalau kita dapat kedudukan dalam masjid, pangkat dalam masjid, kita atur molek, atur kuliah molek contohnya, atur program molek, banyak mana ganjaran dia ni. Sebab apa? Sebab semua susunan tu datang daripada dia. Sebab dia dapat kedudukan, jadi dia boleh atur, dia boleh perintah kau tu kau ni dengan hak jalan yang sebenarnya.
Kalau kita orang bawah tak boleh buat gapo-gapo, tak nak atur program-program. Kalau kena hak molek. Kalau kena tak molek, nak buat program pun dia marah Nak buat program pun dia sekat Buat program dia marah. Buat program pun dia sekat. Ada. Nak jemput ustaz, nak ngajar bab semayang. Pandai belah kedah, dia kata. Hak boh pengusi tu. Pandai belah kedah, dak payah. Ada tak ada pun sejik dia ngajar bab semayang. Orang semayang sama-sama dah kan ni. Nak belajar semayang buat apa lagi? Dia nak kata gua ni. Apa pasal ni? Buat program je tak kira. Mari ustaz mana budak kira. Mari dia congok, mari pesan lalu dah. Isyak berhenti ustaz Oh, pesan lalu dah. Ni dia kepala bengong ni. Panggil kepala masuk air. Tapi duduk atas masjid. Habis kepala masuk air. Dan nak kata mana pasal ni? Ada mana ni? Ada dalam masjid. Bayangkan. Dalam masjid pun ada golongan-golongan yang seumpama tu. Dia kemegahan, kedudukan, ketinggian ni kalau dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, besar ujian daripada Allah. Kalau kita boleh letak molek, kalau kita boleh jaga molek, besar saham kita pada hari akhirat. Yang mana kalau kita berkelayakan, tak ada orang lain, kita boleh tolak. Kalau kita tolak kedudukan, kemegahan, ketinggian itu pada orang yang tidak berkelayakan, jadi punah pula nantinya. Ini kalau Tuhan letak kita duduk situ, kita terima. Kita bukan kasih kepada kemegahan, tapi Tuhan kurnia kemegahan, ketinggian, kedudukan, pangkat, kita gunakan untuk sebagai bekal akhirat. Sebab kita perlu kepada kemegahan, ketinggian dan kedudukan untuk bawa kerja agama. Kalau tak ada kemegahan, ketinggian, kedudukan, payah kita nak cerita hak berkaitan dengan agama. Jadi yang keenamnya, kasih akan kemegahan, hubul jah. Ketujuh, kasih akan dunia. Kasih akan dunia, yang mana kasih akan dunia, hubud dunia ra'su kulli khati'atin. Kasih akan dunia menjadi punca kepada segala-gala kesalahan. Mari daripada kasih akan dunia. Kasih akan dunia. Sifat mahmudahnya adalah zuhud, berpaling hati daripada dunia, bersifat dengan sifat qanaah. Sifat qanaah ni memada, hati jadi tenang, pahala besar di hari akhirat. Adapun orang yang kasih akan dunia, orang yang kasih akan dunia, orang cinta akan dunia, kerana dunia apa-apa kesalahan sekalipun dia akan langgar. Sebab apa? Semata-mata untuk dapat dunia. Kasih akan dunia, bukan dunia tu yang salah. Yang salahnya adalah kasih akan dunia. Itu sifat kecelaan yang ketujuh. Dia akan bicara pada tiap-tiap satu bab di hadapan hak berkaitan dengan sifat-sifat yang dicela pada syarak, yang mana kita bukan hanya mengetahui satu-satu nama sifat kecelaan, kita kena tahu apa dia sifat kecelaan tersebut. Kemudian macam mana kita nak berubat hati kalau kita bersifat dengan kecelaan tersebut. Kemudian sifat kecelaan tersebut ada ketikanya tidak dicela pada syarak. Ada pula ketika tidak dicela pada syarak. Itu kena ngaji molek lah tiap-tiap satu sifat kecelaan. Hak 10 ni yang mana dalam kitab Penawar Bagi Hati dia cerita secara terperinci tiap-tiap satu bagi 10 sifat kecelaan yang menjadi asal, menjadi punca kepada sifat-sifat kecelaan yang lain. Ke-8, membesar diri. Membesar diri, dia panggil apa? Takabur. Atau ke-8, membesar diri, takabur. Membesar diri ni takabur. Takabur tu bahasa Arab, di masdar takabur ataupun al-kibru, itu masdar bahasa Arab. Bahasa kita membesar diri, bahasa kita gak sombong, angkuh, apa lagi, ego, apa lagi, besar kepala ke apa,
Kau lah air tu. Besar kepala ya kau? Besar kepala ya kau? Ya. Sombong tu. Besar kepala. Ke mana? Dia banyak nama ni. Nama membesar diri, angkuh, sombong, ego. Yang mana membesar diri ni dicela oleh syarak dan dibenci oleh manusia. Sombong, angkuh ni dibenci oleh nafsu manusia. Tetapi kita sendiri terkadang membesar diri. Sebenarnya nafsu manusia tidak suka kepada membesar diri. Syarak memang benci membesar diri. Tabiat kita pun, nafsu kita pun sebenarnya benci kepada membesar diri. Tetapi kadang-kadang kita sendiri membesar diri. Tapi kalau orang besar diri kita pun, kita suka. Kita suka tak dengan orang yang sombong. Kita suka tak dengan orang yang angkuh. Kita tak suka. Mana apa? Menunjukkan bahawa nafsu kita pun tak suka kepada sombong. Tapi taing kita sombong, molek-molek ada. Tapi nak ceritanya sombong tu memang tabiat kita benci. Sombong tabiat kita benci. Tapi orang sombong kita benci. Tapi taing kita dia apabila ni diuji dengan dunia, dengan kemegahan, diuji dengan dunia, maka timbullah takabur, membesar diri. Yang mana kalau sifat-sifat cela, contoh yang didatangkan adalah takabur. Riya, ujub, takabur. Di antaranya takabur akan didatangkan sebagai contoh sifat yang dicela pada syarak. Yang mana di hari akhirat tempat kediaman, tempat pembalasan orang takabur adalah seberat-berat, sejahat-jahat tempat kembali kepada orang yang takabur. Neraka. Tapi neraka ni hak berat, ada lagi hak berat. Neraka tak ada ringan, neraka berat belaka. Tapi dalam berat-berat tu ada hak paling berat, hak paling jahat, hak paling seksa. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Sejahat-jahat, seberat-berat tempat kediaman bagi sekalian orang yang membesar diri. Akhirat memanglah balasan neraka. Tapi neraka hak paling berat sekali, hak paling jahat tempat kediaman adalah balasan kepada orang yang takabur, orang yang sombong. Kemudian macam mana pula kita nak nak buang sifat takabur ke dalam hati kita. Tuhan uji kita dengan harta, jangan sombong. Tuhan uji kita dengan pangkat, jangan sombong. Tuhan uji kita dapat dunia, jangan sombong. Kita dapat ilmu, jangan sombong. Kita rajin buat amal, jangan sombong. Kita dapat ilmu kita lebih, jangan sombong. Kita dapat buat amal kita lebih banyak, jangan sombong. Sebab apa? Sebab itu semua datang daripada Allah. Tadi dunia daripada Allah, dapat kemegahan daripada Allah, dapat dunia daripada Allah, dapat ilmu daripada Allah, dapat buat amal daripada Allah. Sebab itulah dalam ilmu dengan amal ni, kalau kita mengaji kalau kita mengaji pondok, tugu masa mengajar sangat-sangat tugu tekan bab keikhlasan. Kita belajar lillahi ta'ala untuk akhirat, untuk tuntut redha Allah. Belajar lillahi ta'ala, belajar lillahi ta'ala. Kalau kita belajar lillahi ta'ala, dapat ilmu, maka tak ada lah sombong. Tapi kalau kita belajar kerana nak cari harta, kalau kita belajar kerana nak dapat kemegahan, ketinggian, kalau kita belajar untuk dapat dunia, maka bertambah tinggi ilmu kita, bertambah sombong kita. Tapi kalau kita belajar nak tuntut redha Allah, itu ikhlas. Belajar untuk beramal, belajar untuk akhirat, jadi ilmu kau bertambah. Kita bersyukur dengan ilmu kurnia Allah, dan kita kena ingat itu ujian besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Boleh buat amal pula. Itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kitanya la haula wala quwata illa billah. Kita tak ada daya upaya. Kita dapat melakukan kebajikan, ketaatan, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkadang ada juga ketika takabur dibenarkan pada syarak. Kita kena ngaji lah. Mana takabur yang dibenarkan pada syarak. Mana terkadang kita kena buat angkuh. Terkadang kita kena buat besar kepala saat ni. Ada juga ketika kita perlu bersikap angkuh, bersikap besar kepala. Contohnya kepada siapa? Kepada mereka yang tolak kebenaran. Kepada mereka yang tolak kebenaran. Maka kita pun angkuh besar kepala kepada orang seumpama tu. Al-kibru alal kibri sadaqatun. Kita angkuh sombong atas orang yang sombong. Siapa orang sombongnya? Orang yang tolak kebenaran. Al-kibru man bataral haq wa khamatan nas. Orang sombong adalah orang tolak kebenaran dan dia menghina manusia. Dia ni sombong ni, cerita agama dia tak mau terima Dia pandang rendah pula pada orang. Siapa dia tu? Dia tak mau terima kebenaran. Kita pun angkuh sombong kepada orang seumpama ni, sedekah kebajikan pula. Dia akan cerita satu persatu. Ini ilmu-ilmu yang kita nak kena tahu sama-sama ni. Nak kena tahu sebab apa kita akan berhadapan sama ni. Perkara ni. Dia berkaitan dengan sifat mazmumah, sifat mahmudah. Dia bukan ada macam pekah. Puasa setahun sekali, zakat setahun sekali, haji sekali semua hidup. Kita nak bicara ni. Sifat kecelaan ni akan diuji pada kita sepanjang masa. Sifat mahmudah yang kita nak kena semar dalam hati. Contoh ikhlas tadi. Ikhlas ni bukan ada masa. Bukan ada masa, bukan ada hari, bukan ada bulan, ada tahun ni. Ikhlas sepanjang masa. Kena jaga keikhlasan di hati kita sepanjang masa. Kena pelihara hati daripada sifat kecelaan sepanjang masa. Sebab itulah ilmu berkaitan dengan sifat hati ni. Ilmu yang kemah, ilmu yang mantap, ilmu yang jelas. Kalau kita jelas tak jelas payah ni. Hak ni hak sepanjang masa ni. Kena jelas mana sifat mazmumah dan mana sifat mahmudah. Ke-9 ujung, ke-10 riya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.